Okay, selamat sejahtera semua. So, saya Sir Alex. So, today for DECE subject English Proficiency 2, kita akan masuk modul nombor 3. Modul nombor 3 kita maksud dengan tajuk adjectives dan adverbs. Okay, so dalam topik ini, okay, outcome dia adalah dapat membezakan penggunaan adjective dan adverb. So, apakah itu adjective dan apakah itu adverb? So, mari kita tengok. So, pertama, objektif kita adalah untuk mengenal pasti kegunaan adjektif dan juga adverb dalam perkataan ataupun ayat, dan juga untuk belajar menggunakan komparatif dan superlatif adjektif dan adverb dalam pembinaan ayat. So, kita perlu belajar apa tu adjektif, apa tu adverb, dan kemudian kena belajar macam mana nak compare dan macam mana nak jadikan dia paling terbaik, iaitu superlatif. Okay, introduction-nya adalah adjektif adalah satu perkataan atau satu set perkataan yang boleh mengubah noun ataupun pronoun. Noun adalah kata nama, pronoun adalah kata nama ganti. Pronoun adalah kata nama khas. Okay, adjektif ni mungkin boleh datang sebelum atau selepas ayat. Contohnya, example-nya adalah cute masuk adjektif. High school senior ini juga masuk satu adjektif. Perkataan yang dibolehkan adalah adjektif. So, that is a cute puppy. Puppy adalah satu noun. So, dia nak tahu puppy itu macam mana, jadikan sebagai cute. Kita boleh tukar lagi benda lain. So, adjektif juga boleh datang dengan word yang mereka modify. The puppy looks cute. So, looks ini nampak comel. Okay. Okay, next. Adverb pula adalah satu perkataan ataupun set perkataan yang mengubah suai kata kerja, kata sifat adjektif ataupun adverb yang lain. So, senang cerita dia adalah adjektif ditambah kepada kata kerja. So, adverb selalunya menjawab soalan bagaimana, how, bila, di mana, kenapa, ataupun sehingga tahap apa. Okay, so example dia, he speaks slowly. Dia memberitahu bagaimana. So, biasanya kalau kita jumpa adverb ni ada perkataan belakangnya, ada why. Nampak ni? So, biasanya lah. Okay, tapi bila kita menggunakan bila, when, dia ada satu term dia dalam masa sejam. Di mana? Outside. So, kita kena menggambarkan, okay, apakah aktiviti yang dilakukan dan bagaimana aktiviti dilakukan. Okay, contohnya saya sedang bercakap. Saya bercakap bagaimana? Saya sedang bercakap dengan kuatnya. Contohlah, contoh. Kuatnya tu adalah adverb. Okay, so perbezaannya, kita tengok dulu adjektif. Adjektif kita, apakah perbezaan dan apakah rulesnya. So, pertama, adjektif ni akan bantu kita modify nouns. Okay, maknanya diletakkan sebelum noun. Tom adalah noun dia. So, excellent adalah adjektif. Adjektif juga digunakan in simple sentences, ayat-ayat pendek dengan verb to be. Verb to be adalah seperti is, am, are untuk present, was, were untuk past. Okay. So, Jack adalah kata nama, is adalah verb to be, happy adalah adjektif. So, is ni untuk present, was ini untuk past. Okay, faham ya? Okay, next adalah adjektif digunakan dengan penampilan verb tersebut. Penampilan. Penampilan ni kita maksudkan apabila kita sentuh benda tu, rasa, bau, berbunyi, nampak bagaimana dan agaknya nampak bagaimana untuk menggambarkan kata kerja tersebut. Okay, contohnya the fish. Fish ni adalah ikan kan? So, kita gambarkan ikan tu agak-agak kalau dah busuk macam mana. The fish tasted awful. Awful adalah adjektif. Okay, adakah kamu nampak Peter? Did you see Peter? He seemed very upset. Dia nampak. Okay, dia nampak upset. Upset ni sedih lah. So, sedang kita menggambarkan apa yang Peter lakukan. Okay. Okay, next adalah rule of thumb dia. Apabila menggunakan adjektif ni, kamu kena ingat susunan dia. Susunannya adalah pertama, opinion, pandangan, kemudian baru size, condition, keadaan,
umur, color, material, baru asal usul. So tengok sini, ayat pertama dia, a wonderful old Italian clock. So dalam ini kita nampak adjektif yang berbeza. Wonderful ni adjektif, old ini satu adjektif, Italian ini objektif. Senang cerita dia nak gambarkan jam ini. Jam ni adalah kata nama. So dia ikut susunan lah. Opinion yang pertama, okay. Kemudian tak ada size, dia pergi condition tak ada, age pula. Ada age ni umur lah. Origin last sekali. So begitulah susunan dia. So bila datang macam ni dalam exam, kita kena susun betul-betul. Okay, faham? So benda ni sangat penting. Okay, next slide adalah latihan. Ini kita boleh buat kemudian. Awak boleh buat dan tunjuk saya dalam kerja nanti. Okay, kemudian kita bagi adverb pula. Adverb adalah perkataan yang modify, mengubah suai, memberi makna kepada kata kerja. Adjektif ataupun adverb lain. Adverb ni senang dikenal pasti kerana hujungnya kadang-kadang berakhir dengan ly, li. Dengan beberapa pengecualian. Contoh adjektif. Adjektif bila kita gambarkan sebagai careful, tapi adverb dia carefully. Adjektif quick, adverbnya jadi quickly. Okay. So adverb biasanya digunakan di hujung sentences untuk mengubah suai, memberi maksud lebih mendalam pada verb. Verb ya, pertama tadi menggambarkan noun, tapi yang ini menggambarkan kerja. Contoh Jack adalah noun dia, Jack noun ya. Jack noun, tapi kita nak gambarkan Jack, kita nak gambarkan apa yang dia buat, drove, memandu dengan cuainya. Begitu juga dengan maksud-maksud lain. Okay, kita ada perkataan yang khusus. Cuma jika datang daripada adjektif, kita tambah dengan ly. Itu saja. Next, kita modify adjektif yang dah asalnya. They seem satisfied ni adalah adjektif. Extremely ni adalah adverb. Okay, so kalau perasan semuanya ada ly. Kita hanya nak menggambarkan adjektif. Tadi tu mengubah suai verb. Yang ini modify kata sifat. Dia juga modify adverb yang lain. Okay, the people in the line move incredibly. Ini dah adverb. Quickly adverb lagi. So ayat ni betul. So ini kita gunakan untuk pembinaan ayat yang menggunakan adverb yang modify adverb. Okay. Okay, ini exercise. So ini boleh buat kemudian bila kita dah habis modul 3 dalam kelas online nanti. So kita boleh buat latihan ni. Okay, ini bahagian penting, komparatif. Ini kita panggil sebagai perbandingan dan paling terbaik. Okay, apabila kita nak membandingkan dua perkara, dua orang ataupun dua objek, kita gunakan komparatif. Apabila kita nak membandingkan lebih daripada seseorang, maknanya nak menggambarkan mereka itu lebih baik dari saya, kita gunakan superlatif. Ingat ya, komparatif untuk dua perkara je, dua orang, dua tempat, dua idea, dan adverb untuk lebih daripada dua situasi. Okay, ini undang-undang dia. Ini normal, ini komparatif, dan ini superlatif. Okay, untuk short kita tambah er for comparative dan est untuk superlatif. So green jadi greener, jadi greenest. Okay, soon, sooner, soonest. Late, later, latest. Okay, ini adalah paling senang untuk perkara short. Short ni kita panggil apabila kita sebut ni kadang-kadang satu syllable, green. Okay, big, satu je sebutan dia. Hungry, dua, satu atau dua sebutan. Kita panggil short adjective. Okay, untuk longer adjective yang ada lebih daripada dua syllable, contohnya delicious, ada tiga dah. So kita tak boleh tambah er dengan est. Kita boleh tambah more di bahagian komparatif dan most di bahagian superlatif. Okay, tetapi bukan semua perkataan kita boleh tambah. Okay, slowly pun boleh tambah dengan more. Tetapi ada setengah perkataan yang kita panggil sebagai irregular. Mereka ada special form mereka di mana kita boleh tambah er ataupun more. Contoh good, good,
better, best. Ini memang dah fix, tak boleh ubah. Awak tak cakap gooder, goodest dan sebagainya, ataupun good, more good, most good, tak boleh. Dia memang dah fix. So benda-benda ni patut dihafal kerana ia dah memang dah fix. Okay, kita dah habis modul 3. Jika ada apa-apa soalan yang tidak faham, kita boleh rujuk dalam kelas online nanti, ataupun awak boleh hubungi saya di WhatsApp ataupun Telegram untuk maklumat lanjut. So kita boleh berbincang pasal topik ini dalam kelas yang akan datang. Baik, kita jumpa di modul seterusnya. Terima kasih and bye. Good luck.